Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-25. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan unna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah zahaba ahlud dusuri bil ukhuri yasulluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amril bil ma'rufi sadaqah wa nahyi an munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ukhra. Qala ara'aytum law wada'aha fi harami akana alayhi wizru fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ukhra. Rawahul Muslim. Maksud hadis 25 Imam Nawawi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahawasanya segolongan manusia dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang-orang yang mempunyai harta, yakni orang-orang kaya, telah mendapat pahala lebih banyak daripada kami. Mereka sembahyang sebagaimana kami sembahyang, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka." Berkata Rasulullah, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu bersedekah? Sesungguhnya dengan tiap-tiap tasbih itu bersedekah, dan tiap-tiap takbir itu bersedekah, dan tiap-tiap tahlil itu bersedekah, dan menyuruh dengan ma'ruf itu sedekah, dan melarang dari mungkar itu sedekah, dan pada kemaluan seseorang kamu itu pun sedekah." Berkata mereka, "Ya Rasulullah, adakah salah seorang kami yang menggunakan syahwatnya dan adalah baginya pahala pada perbuatannya itu?" Berkata Rasulullah, "Apakah pendapat kamu kalau digunakannya pada yang haram, adakah dosa atasnya?" Mereka demikian pula apabila ia menggunakan syahwatnya pada yang halal, adalah baginya pahala. Saya nak ceritakan sikit pasal orang yang sedekah dengan melalui harta. Melalui harta benda. Saya dengar yang Ustaz Wadi kata, Ustaz Wadi ceramah, ia kata Allah mai jumpa Nabi direct. Allah jumpa direct kat Nabi ni hadis ni adalah hadis kursi. Allah mai jumpa Nabi direct. Allah kata, "Wahai Muhammad, bagi tahu umat kamu sesungguhnya aku berkata, wahai anak Adam, keluarkan harta ringgit kamu." Keluarkan harta ringgit kamu. Di mana bila kita keluarkan harta ringgit, Allah kata juga aku yang akan berinfak dan akan bersedekah kepada kamu. Aku yang akan menanggung kamu. Jadi kesemua ayat mengenai sedekah ni dalam Al-Quran tu hak yang Nabi dah yakini. Dan apabila Nabi bersumpah dengan nama Allah, di mana Nabi kata, demi Allah, duit orang yang bersedekah itu tak akan kurang. Jadi kita kena ingat tu adalah janji Allah yang dunia sebelum akhirat. Maksudnya janji yang Allah akan balas harta dunia sebelum pada akhirat. Kan kita kena ingat ada dua benda yang atas dunia ni Allah akan balas lalu, iaitu sedekah dengan derhaka kepada ibu bapa. Lepas tu Nabi katalah, Nabi suruh untuk kita bersedekah supaya biar kalau boleh
kita dengan sedekah ni benarnya kita tak tahu kadang bab sedekah ni adalah rahsia. Apa ni panggil balasan ganjaran hak yang Allah bagi tu adalah rahsia. Kita tak tahu. Contoh kita bagi 10 kita ada RM20 dalam poket duit. Beg duit kita. Lepas tu kita pun sedekah kat orang RM10. Kita sedekah kat orang RM10. Lepas tu yelah kali ikut Zahir gitu. Kita sedekah kat orang RM10, kita akan ada RM10 lagi. Lepas tu ya memang kali ikut sebenar gitu, tapi hak hakikatnya sebenar Allah kata, kalau dalam Quran Allah kata kalau mu wisa aku bagi 10. Hak ni kira antara paling sikit, tapi sebenarnya kalau dalam Quran kata yang paling banyak ia akan bagi kalau orang bersedekah ni adalah di antara 10 hinggalah 700. Jadi ada juga orang hak yang di mana bila sedekah Allah bagi, contoh ia sedekah Allah bagi 10. Tapi ada juga orang ia sedekah Allah bagi 700. Sebab apa? Sebab sedekah tu ikhlas. Dan ikhlas ia yakin, dan iman dia tu yakin. Di mana bila sedekah ni dia tahu kadang-kadang memang Allah akan bagi. Kadang benda ni kita je tak nampak, kita je tak sedar. Kadang kita tak sedar benda hak yang kita sedekah lah kita dapat tu macam ke aku dapat ni lah rupanya. Kadang kita tak sedar Allah balas ke kita. Macam nak kata apa ni panggil ganjaran hak Allah kalau bila kita sedekah ni sangatlah macam banyak. Macam contoh tengok apa ni set ni set Insta famous, set founder tu bagi kalau saya pernah lah tengok macam ke saya apa panggil sedekah mula-mula daripada contoh bagi makanan. Macam bagi hak macam mula-mula hak biasa je. Jadi orang hak dapat tu kan orang hak yang susah. Contoh orang hak susah. Jadi macam masa tu dia memang ni lah panggil apa ni bersyukur. Sebab apa? Benda hak yang bagi tu mungkinlah hak yang jarang sangat lah kalau untuk bagi orang hak yang kurang pendapat ni untuk makan kau. Okey, lepas tu bila kau lama kau up benda hak kau mahal. Jadilah macam nak kata situ nampaklah situ benarnya keberkatan bila kita apa ni sedekah. Kau lama Allah bagi, kau bagi. Dan di sinilah juga kita kena yakin gana-gana memang Allah akan balas. Tapi janganlah pula kita niat gini, ya Allah kalau aku bagi RM10 kau orang ni moga-moga mu akan balas kat aku 300. Dok nampak dah situ kita dok ikhlas. Sedangkan benda ni Allah kata dah dengan keikhlasan hati kita. Bila kita ikhlas, Allah dia pun rela nak bagi. Allah dia pun sayang. Allah akan membebankan kita. Gitu je lah nak kata. Kalau ikut pesan Ustaz Wadi, tujuan sebenar sedekah kita ni adalah dengan cara ikhlas kerana Allah. Jadi sini nak kata banyaklah ajar di bimbing diri kita biar apa ni ikhlas. Biar ikhlas, lepas tu kita yakin yang bila kita sedekah ni Allah akan bagi kita macam-macam. Gitu je nak kata. Allah akan balas mula ke kita. Okey, jadi sampai sini saja yang pasal orang kaya. Dalam hadis ini menerangkan juga tentang orang miskin bersedekah. Okey. Orang kaya nak bersedekah, dia boleh mengeluarkan dengan RM1. Tapi orang miskin tiada RM1 dan kekurangan RM1. Bagaimana dia nak bersedekah? Okey, dalam hadis ini pun dia menyebutkan 3 cara untuk orang miskin bersedekah. Pertama ialah ma tasaddaqu inna bikulli tasbih sedekah wa kulli takbir sedekah wa kulli tahmid sedekah. Bila mana orang kaya ini menyebut tasbih, takbir dan tahmid itu adalah sedekah. Tasbih ini apa? Tasbih inilah kalimah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ringan di bibir, berat di timbangan mizan. Masya Allah. Yang kedua, takbir, iaitu Allahu Akbar. Kalimah Allahu Akbar, dia menyebut dengan dia membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dari segala-galanya. Yang tahmid, iaitu kalimah Alhamdulillah, iaitu mengucap bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi nikmat walaupun dalam serba kekurangan. Okey, itu yang pertama yang orang miskin untuk bersedekah. Yang kedua ialah cara untuk orang miskin bersedekah ialah
amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada perkara yang tidak baik. Okey, amar ma'ruf iaitu menyeru kebaikan. Contohnya, okey, dia mengajak masyarakat untuk melakukan gotong royong, sebagai contohnya lah. Okey, contoh di masjid itu ada nak buat suatu makan-makan, jadinya dia meringankan tulang untuk bantu. Okey, dan orang miskin ialah dia sentiasa melebarkan senyuman dia pada orang. Bila mana orang jumpa pada dia tidak bermasam muka. Okey, muka dia sentiasa manis dan memberikan senyuman. Okey, nahi munkar itu ialah mencegah daripada perbuatan yang tidak baik. Okey, maksudnya orang miskin ni tidak melakukan zina, tidak melakukan mencuri, tidak menipu. Okey, tidak melakukan perkara yang dibenci oleh Allah lah. Okey. Yang ketiga, yang sedekah yang boleh dilakukan oleh orang miskin ialah wa fi yudai ahadikum sadaqah. Okey, terdapat pada kemaluan dia atau syahwatnya itu sedekah. Okey, maksudnya di sini syahwat dia ni hanya bila mana dia dah berkahwin dengan pasangan dia. Okey, jadinya dia dapat pahala, tapi dia melakukan syahwat ini di luar perkahwinan, maksudnya dia tidak berkahwin lagi. Maka haramlah hukumnya. Tetapi bila dia dah berkahwin, dia menggunakan syahwatnya untuk pada pasangannya, itulah ada halal baginya dan sedekah baginya. Kelebihan bersedekah ni iaitu yang pertama, menghapuskan dosa. Jadi mana dalam riwayat At-Tirmizi dia kata sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Okey. Dan yang kedua pula adalah rezeki akan bertambah. Di mana sabda Nabi kata tidak akan berkurang rezeki seseorang yang sedekah kecuali bertambah dan bertambah. Okey, dan yang ketiga pula dapat memadamkan kepanasan alam kubur. Hadis riwayat At-Tabrani dia kata sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan memadamkan panas alam kubur bagi penghuninya, dan orang-orang mukmin akan bernaung di bawah bayang-bayang sedekah. Dan yang terakhir adalah umur dipanjangkan. Hadis yang sama juga, riwayat hadis At-Tabrani juga, dia kata sesungguhnya sedekah orang Muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk, dan Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kekafiran dan sifat bangga diri. Jadi sama-samalah kita ubah diri kita, ikhlaskan diri hati kita. Bila kita buat sesuatu ibadat tu hanyalah kepada Allah. Samalah juga sedekah, sama-samalah kita sentiasa amalkan sedekah ni. Pengajaran hadis. Yang pertama ialah namuzjan jayyidan, iaitu tauladan yang baik. Para sahabat Rasulullah telah menggunakan suatu teladan yang baik di mana mereka sering berlumba-lumba mahu melakukan kebaikan, sama ada pada golongan miskin ataupun golongan kaya. Yang kedua, at-taqwa mumarasat, iaitu amalan soleh. Banyak amalan soleh yang boleh dilakukan baginya untuk mendapatkan pahala seperti bertasbih, bertahmid, bertakbir dan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga ialah afriya yuqaddimun as-sadaqah, iaitu orang kaya bersedekah. Bagi orang-orang kaya yang mempunyai harta lebih, harta yang banyak, sentiasalah ataupun selalulah bersedekah. Okey, dan selalulah bersedekah mengeluarkan hartanya tu di jalan Allah Subhanahu wa taala. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير